Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya nak berkongsi sebuah kisah mengenai seorang sahabat iaitu Suhaib Ar-Rumi. Jadi sudah pasti ramai yang mengenali beliau. Tapi sebenarnya meskipun dinisbahkan kepada Ar-Rumi, beliau bukanlah orang Rom, tapi sebaliknya berketurunan Arab Tulen, yang bahkan ibunya adalah daripada kabilah Bani Tamim dan bapanya daripada kabilah Numairi. Jadi bukan orang Rom lah, dia memang Arab Tulen. Tapi kenapa dinisbahkan kepada Ar-Rumi? Jadi suatu ketika ibunya telah menghantar Suhaib yang masih kecil ketika itu ke sebuah tempat pelancongan di Iraq, yang mana ketika itu di bawah taklukan Parsi. Malangnya pada ketika itu Parsi telah diserang oleh Rom. Jadi semua yang telah ditawan dibawa pulang ke Rom. Jadi di sana tawanan telah dijual lah sebagai hamba. Jadi Suhaib berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain sehinggalah beliau meningkat dewasa. Jadi disebabkan dirinya membesar dalam lingkungan Rom, jadi akhirnya lidah beliau makin hilang kefasihan untuk bertutur bahasa Arab dengan fasih. Walaupun begitu, beliau tidak akan lupalah jati diri beliau sebagai berketurunan Arab Tulen. Jadi meskipun begitu, beliau tidak suka terhadap lingkungan Rom yang ketika itu penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan dalam kalangan masyarakatnya. Jadi pada satu ketika beliau terdengar seorang pendeta berkata bahawa akan munculnya seorang Nabi daripada kalangan orang Arab di Mekah. Jadi beliau bertekad untuk lari daripada Rom dan ke Mekah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Jadi disingkatkan cerita, suatu hari beliau mendapat peluang untuk lari daripada Rom dan terus bergegas menuju ke Mekah. Dan akhirnya beliau sampai di Mekah, dan di situlah beliau disebahkan kepada Ar-Rumi. Selain daripada membesar pada kalangan Rom dan susah untuk berfasih dalam bahasa Arab kerana pelat Rom dia, beliau juga mempunyai rambut yang berwarna merah seperti orang Rom. Jadi ketika di Mekah, beliau menceburi bidang perniagaan dan akhirnya dengan izin Allah beliau mengaut keuntungan yang sangat banyak, mengumpulkan harta yang sangat banyak sehingga dikenali dengan seorang usahawan yang sangat kaya lah, Suhaib Ar-Rumi. Jadi akhirnya pada suatu ketika disingkatkan cerita, telah turunnya perintah untuk berhijrah ke Madinah. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini pun ingin sekali untuk menyertai rombongan Nabi Muhammad SAW ketika itu untuk berhijrah sekali. Tapi malangnya dengan izin Allah ketika itu Suhaib Ar-Rumi dikepung oleh orang-orang Quraisy lah di kediaman dia. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar telah berjaya bergegas berhijrah ke Madinah, manakala Suhaib Ar-Rumi kekal masih dikepung dan dikurung oleh Quraisy. Jadi satu ketika dengan izin Allah, Suhaib Ar-Rumi mendapat peluang untuk keluar daripada kepungan itu dan terus bergegaslah untuk menuju ke Madinah. Dan pada satu ketika para orang Quraisy ni menyedari akan kehilangan Suhaib Ar-Rumi di kediamannya, dan pada akhirnya orang Quraisy ni menaiki kuda dan bergegas berkejar untuk mencari Suhaib Ar-Rumi. Dan di satu tempat orang Quraisy ni jumpa Suhaib Ar-Rumi dan menahan beliau. Tapi ketika itu Suhaib Ar-Rumi telah pun siap, dikata apa, mensasarkan panahnya terhadap orang Quraisy itulah dan mengancam bahawa jangan dekat, jarang sekali aku tersasar aku punya panahan. Dan orang Quraisy membalas berkata bahawa kami tak akan lepaskan kau macam tu sahaja. Kau datang ke kami dengan keadaan miskin dan mengaut keuntungan yang banyak, dan akhirnya kau pergi dengan keuntungan dan harta yang sangat banyak. Dan Suhaib Ar-Rumi pun balas balik, kalau aku meninggalkan, aku serahkan semua harta-harta aku, adakah kau akan melepaskan aku? Dan orang Quraisy ni balas, iya, betul, kami akan lepaskan kau jika kau serahkan harta-harta kau. Dan akhirnya Suhaib Ar-Rumi menyerahkan segala harta-hartanya dan dia beritahu kat mana simpanan-simpanan dia kat kediaman dia, dan dia memang melepaskan segala harta yang dia ada
ketika di Mekah. Dan akhirnya orang Quraisy melepaskan beliau begitu sahaja. Jadi di sini cerita Suhaib Rumi pun selai sepinggang seorang diri bergegas berhijrah ke Madinah. Dan seketika sampai di satu tempat di Quba, Nabi Muhammad SAW melihat beliau dan akhirnya menyahut, perniagaanmu telah untung wahai Abu Yahya, perniagaanmu telah untung wahai Abu Yahya, perniagaanmu telah untung wahai Abu Yahya. Sebanyak 3 kali menyahut ke arah Suhaib Rumi. Jadi hilang segala keletihan Suhaib Rumi melihat senyuman Rasulullah dan terima sahutan yang sedemikian rupa. Yang mana pada akhirnya Suhaib Rumi pun dia terkejut, dia rasa lega dan dia berkata, wahai Rasulullah, tak ada seorang pun yang tahu akan peristiwa tersebut melainkan engkau. Pasti Jibril telah menyampaikan wahyu kepada engkau. Dan benarlah apa yang dinyatakan oleh Suhaib Rumi, di mana Jibril telah menyampaikan wahyu daripada langit yang menceritakan daripada hal Suhaib Rumi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Yang mana dan di antara manusia ada yang menjual, mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Jadi Suhaib Rumi ini mengajar kita erti pengorbanan yang sejati. Beliau tidak kisah menjadi miskin kembali setelah kaya, meninggalkan segala harta kemewahan yang dimiliki semata-mata demi menuntut perintah Tuhan untuk berhijrah ke Madinah. Dan kekayaan tidak menyebabkan beliau buta dari menilai harga sebenar agama Islam, dinul Islam. Jadi itulah perniagaan yang tak kena rugilah sekali-kali rugi. Yang Allah telah berfirman bahawa sesiapa yang berniaga dengan Allah, maka keuntungannya adalah syurga yang tidak terperi nikmatnya. Dan wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.